A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Sahrizal dari kelas L3A. Hari ini saya akan menerangkan ayat kefahaman ayat surah Al-Isra ayat 32 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Mula-mula saya akan membaca surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terjemahan ayatnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu satu jalan yang membawa kerosakan. Ayat ini menjelaskan bahawa penggunaan kata taqrabu memiliki makna lebih tegas daripada lafaz taktu. Artinya, larangan dalam ayat ini tidak menggunakan kata jangan melakukan zina, tapi jangan dekati zina. Ayat ini diturunkan sebab pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berzina. Sontak dan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Pengajaran yang boleh kita diambil dalam ayat ini ialah kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan yang mengarah kepada zina. Dan yang kedua, zina ini merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia dan agama Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya daripada ayat pertama, iaitu kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Ayat yang kedua pula, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Untuk ayat ketiga pula, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Daripada surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah menurunkan 3 ayat ini daripada hadis sahih riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Dalam ayat 2 hingga 3, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli kerana tidak mahu rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar, kerana dengan perbuatan itu dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Pengajaran yang dapat kita terapkan daripada surah Al-Mutaffifin ini, kita mestilah bersikap jujur dalam perniagaan atau menjual beli, apatah lagi dalam timbangan atau takaran, supaya kita tidak mendinas orang fakir miskin. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah mematuhi syarat-syarat Islam dalam perniagaan supaya tidak akan menghadapi perkara-perkara yang tidak diingini seperti riba ataupun selainnya. Sebelum saya akhiri perbincangan saya cuma ingin memberitahu bahawa kedua-dua surah ini diturunkan di Mekah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.